Habib menafikan keputusan diambil berpunca dari insiden pertengkarannya dengan Ketua Jurulatih Terengganu Tomislav Steenbrakna ketika aksi final Piala Malaysia tempoh hari. Malah dia mendedahkan keputusannya dibuat lebih awal sebelum ura-ura kedengaran Terengganu menolak khidmat pemain kelahiran Bahrain itu musim depan. Yeah, because I try here like 2 years now, 6 months. I'm in Terengganu, so I want to change another place to feel another vibe. So that is why. But we have good relationship with the team and everybody there, and Alhamdulillah, I leave the team. No any issues, no nothing, no any fighting. So I appreciate that. So for my next move is my agent. My next move is my agent. Because my is the one to decide where I'm going, but he never tell me where I'm going. So I'm waiting for him to tell me where I'm going from now, because I still have a contract with Terengganu. So by next week he will announce maybe where I'm going. Habib mengesahkan dia tidak kekal dengan Terengganu namun dia belum terfikir meninggalkan Liga Malaysia setakat ini. Beberapa pasukan dikabarkan berminat untuk mendapatkan khidmat pemain ini namun Habib memilih untuk tidak mendedahkan terlalu awal ke mana persinggahannya musim depan. I just want to go home and clear my head and be with my family. What a great season in Terengganu. Terengganu team is amazing club. The supporters, the management, I don't have anything to tell them, but they're so amazing. So amazing. Terengganu is an amazing team. I leave Terengganu is because I just want to change another place. But I told them I'm coming back for them again, some other time. Alright, yang pasti kita nak mengulas lanjut mengenai keluar masuk pemain bagi musim depan bagi saingan Liga Super. Dan bersama kita di studio ialah wartawan Fina Nasrum. Hai Fina, how are you? Good. Right. Sihat Okey, Fina, kita nak berbalik kepada laporan tadi. Habib yang dikatakan membuat keputusan itu lebih awal sebelum Terengganu tolak khidmat dia, tapi apa sebenarnya yang terjadi dan adakah tempoh 3 tahun ini adalah tempoh yang paling sesuai untuk Habib berpindah ke pasukan lain? Fina? Sebenarnya agak fishy apabila Habib mengatakan, sebelum saya bertanya dia sudah pun mengatakan yang tidak ada sebarang masalah ataupun isu membabitkan dirinya bersama dengan Jurulatih Terengganu Tomislav mahupun dengan majikan, tetapi saya menghormati kerana beliau lebih selesa untuk mendedahkan yang sepanjang kurang 3 tahun bersama dengan pasukan Terengganu adalah momen yang terindah untuk beliau lah. Jadi beliau memilih untuk tidak lagi bersama dengan Terengganu atas dasar untuk mengubah haluan. Mungkin itu satu keputusan yang tepat. Terlalu lama di satu tempat juga mungkin tidak akan memberikan satu perkembangan yang baik dari segi karier. Dan saya berasakan apa yang diperkatakan oleh Habib sendiri, saya tertarik sebenarnya bila walaupun beliau memilih untuk meninggalkan Terengganu tapi masih menganggap Liga Malaysia adalah tempat yang relevan untuk dia mengembangkan kariernya di sini dalam tempoh sedikit masa lagi. Jadi itu serba sedikit yang dikongsikan oleh Habib. Okey, kalau dah tahu dia mungkin akan stay lah dengan Liga Malaysia kan Fina. Mungkin ada sedikit gambaran pasukan mana yang akan mendapatkan khidmat Habib Haruni untuk musim 2024 ini, kalau Fina boleh kongsikan. Mungkin dia ada kawan baik daripada mana-mana pasukan kan Fina? Saya kurang pasti, tetapi ada yang mengatakan Habib mungkin ingin mencuba ataupun beralih angin ke sebuah pasukan di utara tanah air. Saya tidak berani untuk memperkatakan dengan lebih detail kerana ada 3 negeri yang dekat utara itu ada 3 negeri kat sana. Tapi kalau kita lihat dari segi konsistensi beliau bersama dengan ketua jurulatih sebelum ini Nafuzi Zain, mungkin juga Habib akan ke sana atas dasar untuk menyambung legasi yang sepatutnya ada bersama dengan Nafuzi di Kedah. Tapi mungkin dalam masa yang terdekat ataupun dalam tempoh seminggu dari sekarang, Habib sedia untuk berkongsi ke mana hala tuju beliau selepas ini.
Itu tak mustahil lah sebab biasanya kalau seorang coach tu dah selesa dengan seorang pemain, dia akan panggil lah kan. Betul. Kita bagi masa sikit, mungkin nanti Fina atau Zul akan tweet di aplikasi X. Okey, kita juga nak memberikan fokus kepada pasukan pertengahan yang menunjukkan potensi, which is pasukan PDRM. Diperkuat import seperti Bruno Suzuki dan juga James Okosa. Mungkin ada update dari khabar angin tentang status mereka, adakah akan kekal bersama dengan PDRM ataupun berpindah di mana-mana pasukan lain, Fina? Ramai yang memperkatakan James akan bergerak daripada PDRM, mungkin ke Selangor ataupun Penang, itu seperti yang kita dengar lah ya. Tetapi saya sendiri sempat mendapatkan butir bicara dengan James sendiri tadi petang, yang beliau sebenarnya masih lagi belum ada sebarang keputusan tepat lah. Dan pihak pengurusan PDRM juga mengesahkan yang James masih mahu bersama dengan PDRM, tetapi ada beberapa deal yang perlu dipersetujui. Seperti mana yang kita sedia maklum, PDRM tidak meletakkan sebarang bajet yang tinggi untuk kelangsungan mereka dalam saingan musim 2024. Saya difahamkan bajet bagi musim 2024 sekitar 7 hingga 8 juta. Lebih kurang 2023 punya bajet. Jadi tidak banyak perubahan yang boleh dilakukan di situ. Namun perubahan itu ada tetapi tidak banyak, mungkin dalam 80%. Macam tu, ini disahkan sendirilah oleh pihak pengurusan PDRM. Okey, temu bual saya bersama dengan pasukan PDRM, memang betul Fina, mereka tidak meletakkan bajet yang agak tinggi untuk 2024, walaupun kita anggap mereka dah menang MFL Challenge Cup hari itu. Kita ingatkan dia nak belanja besar sikit lah. Tapi nampaknya masih lagi nak kekal humble. Okey, itu keputusan mungkin setakat ini boleh kita kongsikan untuk pasukan PDRM. Untuk memetik kata diri, kita nak bagi fokus dengan pasukan pertengahan. Saya pilih pasukan Perak sebab nampak macam tak banyak sangat orang Perak. Tapi tak banyak sangat khabar angin yang terbang daripada Perak ni. Mungkin Fina boleh kongsikan sedikit update daripada pasukan Perak. Okey, alright. Seperti yang kita tahu, Perak memiliki 5 pemain import yang bersama dengan mereka pada musim 2023, dan saya difahamkan akan berlaku 2 pertambahan pemain import menjadikan 7 bagi musim 2024, dan itu adalah salah satu gerakan yang dilakukan oleh Yusri Ceklah bersama dengan pihak pengurusan Perak FC dalam usaha untuk mereka mempertingkatkan lagi. Sebab kita tahu Perak dibarisi oleh pemain-pemain yang bukan ternama, bukan star. Jadi untuk mereka bersaing di kelompok yang lebih baik mungkin sedikit sukar. Dan sedikit perkongsian yang boleh saya berikan di sini, dikhabarkan pemain Terengganu FC Azfar Fikri dan Tommy Mawat daripada Negeri Sembilan FC kini berada dalam perbincangan bersama dengan pasukan Perak FC, sama ada mereka berminat ataupun menerima deal ataupun tawaran yang telah pun diberikan. Masih terlalu awal untuk diperkatakan, dan dalam masa yang sama juga ada 2 pemain daripada pasukan JDT, iaitu bekas penjaga gol JDT sebelum ini, Izham Tarmizi dan juga Adam Noazlin, yang mungkin akan ke Perak secara pinjaman. Masih lagi dalam rundingan katanya. Mungkin dalam masa terdekat juga kita akan mendapat jawapan pasti daripada keempat-empat pemain ini. Okey, Wan Z Haika ataupun mungkin Fadi Hayat? Okey, saya rasa Wan Z diperlukan dalam pasukan Perak FC, dan saya yakin Wan Z mungkin akan bersama dengan pasukan ini bagi tempoh 1 musim lagi yang kita boleh confirmkan. Tapi benda saya rasa esok mungkin lebih jelas. Saya akan cuba mendapatkan Wan Z apakah status beliau bagi musim 2024. Okey, kita dah sentuh mengenai pasukan Terengganu tadi, PDRM, Perak. Hopefully esok macam yang Fina kongsikan, kita boleh bersama dengan Fadirul pula untuk Kita keluar masuk minggu pemain. busy tau. Minggu busy untuk sign pemain ni kan. Thank you, Fina. Kita busy juga. Kita busy juga ni. Alright, thank you Fina for information today. Thank you so much. Okay. Alright, kena follow rapat mereka untuk perkembangan terkini para pemain.